Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, dengan berakhirnya perlawanan Kedah menentang Sabah semalam, maka selesai sudahlah pusingan pertama untuk saingan Liga Super tahun 2023 bagi Sabah FC. Sekarang kita menunggu untuk pusingan kedua pula. Itu kita akan meneruskanlah perbincangan perjalanan video SRTV ini untuk perlawanan pusingan kedua. Tapi kita akan berbincang sekarang ni mengenai apa yang telah terjadi oleh untuk pasukan Sabah hasil daripada perlawanan yang kita sendiri tahu apa keputusan perlawanan ni. Dan kalau kamu tengok video aku sebelum ni head to head untuk perlawanan ni, memang ini adalah prediction aku yang aku ada katakan Kedah akan memenangi perlawanan ni sebanyak 2-1. So itu dah guys. 2 gol finally kita dikenakan oleh benda yang selalu kita buat last season, iaitu comeback. Kedah buat comeback untuk perlawanan ini. 2 gol daripada Litak pada minit ke-40 dan 72, di mana pada perlawanan tu agak mengejutkan juga bila aku tengok Sabah FC menjaringkan gol awal pada minit ke-8. Pasal kita sendiri tahu pada perlawanan tu bola lebih didominasi oleh Kedah sebenarnya. Kalau aku tengok daripada apa yang dikatakan oleh pengulas, dalam 78 ke 75% gitu kawalan bola adalah milik Kedah. So kalau kita tengok secara roughly lah, secara menyeluruh mengenai perlawanan Kedah, aku sentuh mengenai Kedah dulu lah. Kita mulakan dengan Kedah dulu. Bagi aku, Kedah mempamerkan satu perlawanan yang cukup perfect. Perlawanan tu Nafuzi Ball, aku sudah menyaksikan di mata aku sendirilah Nafuzi Ball terbaru diimplementasikan bersama pasukan Kedah dengan player yang terbaru. Nampak cukup perfect perlawanan tu, dengan pressing yang cukup bagus, passingan yang cukup bagus, larian, lorongan yang cukup bagus, dan penyudah pun cukup baguslah untuk perlawanan ni, membuatkan Kedah memang layak untuk mendapat 3 mata di halaman kita sendiri. Di mana kalau kita tengok untuk Sabah FC, semua benda yang aku sebut tu satu pun tidak ditampilkan di sepanjang perlawanan tu. Okey, ada perubahan di penghujung minit perlawanan untuk Sabah FC, tapi itu kita akan bincang di akhir video ni, perubahan tu. Tapi cuma apa yang aku bincang sekarang ni adalah benda yang obvious yang sering kali terjadi pada perlawanan-perlawanan sebelum ni, kita bawa lagi sewaktu menentang Kedah ni, membuatkan memang aku cakap minta maaf banyak-banyak, kita memang tidak layak untuk mendapat 3 mata perlawanan ni lah, kerana jauh level permainan Kedah dan juga Sabah pada perlawanan ni. Aku tengok starting 11 diturunkan oleh Sabah FC, ada perubahan yang aku tengok di situ, di mana Minko dijadikan sebagai winger untuk pasukan Sabah FC. Tapi apa yang mengejutkan aku di sini adalah gandingan Pak Tisu dan juga Gary di bahagian midfield. So bila aku tengok starting 11 ni, aku sudah start macam alamak, ini adalah kira yes, mereka telah bergabung pada season lepas, tapi agak lama kita baru dapat melihat kembali kelibat Gary Stemerobat untuk perlawanan as a starting 11 bersama Sabah FC pada perlawanan ni. Membuatkan aku jadi risau. Bukan aku tidak percaya Gary Stemerobat, tapi macam aku cakap awal-awal tadi, Gary Stemerobat sudah lama tidak diturunkan perlawanan Sabah FC, lebih-lebih lagi dengan tim Sabah FC yang baru. Lepas tu dikenakan lagi kita bermain di away dengan pasukan Kedah yang kita memang sendiri tahu mempunyai kualiti dan juga potensi untuk bermain dengan bagus. So unfortunately, walaupun beberapa game diorang tidak bagus, tapi unfortunately malam tu kita terkena Kedah yang cukup bagus, membuatkan membawa padah lah. So aku nampak dari starting 11 sebenarnya, kerana kalau starting 11 ni digunakan untuk pasukan macam menentang pasukan yang berada di bawah Liga Super, aku yakin starting 11 ni, especially gabungan Gary dan juga Pak Tisu ni, boleh diguna pakai, kerana tim yang kita lawan tu tidak mempunyai intensity yang cukup tinggi. Tapi menggunakan gabungan baru, 2 player ni berada di bahagian tengah, yang cuba untuk mengawal bahagian tengah di stadium lawan, menentang pasukan yang mempunyai kredibiliti yang cukup tinggi. Ternyatalah kerisauan aku tu terbukti, kerana bagi aku ini adalah gabungan yang cukup salah. Terlalu awal diturunkan gabungan, itu maksud aku sebenarnya. Gabungan Pak Tisu dan juga Gary ni terlalu awal diturunkan. Sepatutnya cuba kekalkan dulu
gabungan yang sudah biasa kita lihat, contoh lah seperti Telmo Castanheira. Kalau boleh Telmo sebenarnya diturunkan as a starting 11, sekiranya perlu ditukarkan barulah ditukarkan pada mungkin separuh masa kedua. So sini banyak kekacauan berlaku lah, kerana belum, bagi akulah, aku cakap sekali lagi, bukan Gary Steven Roberts tidak bagus, cuma Gary Steven Roberts sudah lama tidak beraksi, so keserasian bersama pemain-pemain lain tu tidak timbul. Itu yang menjadi masalah. Satu lagi, bila aku nampak tidak ada pure striker di dalam starting 11 kita ni, di situ pun adalah merupakan satu kesilapan yang besar, di mana kalau kita tengok hasil daripada ketiadaan pure striker tu, cuba kamu tengok balik penonton tu, di mana defense line Kedah cukup tinggi guys, cukup tinggi defense line Kedah, hampir berada di bahagian tengah, masuk ke bahagian kotak bahagian Sabah FC. Kenapa mereka buat macam tu? Kerana mereka yakin pasal Sabah turun tanpa striker, so tidak ada pemain yang betul-betul boleh kira mengganggu gugat defense mereka. Itu sekiranya Darren Lock, aku nak pasti mungkin Darren Lock cedera kalau aku nak silap. Kalau sekiranya Darren Lock diturunkan as starting 11 sebagai striker, ada kemungkinan besar defense line Sabah akan turun sikit, membuatkan kita agak mudah sikit untuk masuk di bahagian Kedah lah. Dan satu lagi, aku terasa sini ketiadaan Njoku Jacob juga membawa kecacatan untuk pasukan Sabah FC. Sekiranya memang Darren Lock cedera pada perlawanan ini, tidak dapat turun, at least kita ada Njoku Jacob untuk mengganti tempat beliau. Unfortunately, kita sudah tidak ada striker sekarang. Membuatkan kesebelasan utama yang dipilih ni telah bilang orang membunuh kemenangan kita sebenarnya untuk perlawanan ni. Di situ aku tengok. So satu lagi, of course lah, formasi 3-4-3 diguna pakai kembali. Sepatutnya formasi baru sudah patutnya dikenalkan untuk Sabah FC, kerana aku tahu kita merupakan satu tim yang cukup hebat pada season lepas, dan tim yang kita ada sekarang ni adalah tim tambah baik, penambah baikan daripada tim yang lepas. Aku yakin sebenarnya tim Sabah FC ni adalah tim yang hebat sebenarnya, tapi tidak dapat diutilize sepenuhnya kehebatan pemain-pemain yang kita ada tu, membuatkan kemampuan mereka terbantut. Di situ yang aku nampak sinilah. So di penghujung perlawanan, di mana selepas Sabah sudah ketinggalan 2 gol, ada beberapa pertukaran. Satu lagi, pertukaran Jilton. Aku harap Jilton sembuh secepatnya mungkin lah. Memang sakit juga lah dia punya jatuh tu. Okey, apabila Jilton dikeluarkan, dia digantikan dengan Stu. So bagi aku itu adalah pertukaran yang silap sebenarnya, kerana kita perlu mengekalkan pemain wing. Sepatutnya Kumaran dimasukkan untuk di bahagian tu, at least kita masih ada pemain yang mampu untuk beraksi di bahagian wing. Selepas keluarnya Jilton, masuknya Stu, memang makin teruk lah kita punya performance untuk perlawanan tu. Bukan Stu tidak bagus, cuma Stu tidak susah untuk berada di bahagian tu. Itu yang aku tengok. Sewaktu adanya Jilton, nampak juga lah sedikit gerakan tu, tapi sudah keluarnya Jilton, memang terus semakin buntulah serangan pasukan Sabah FC. So apabila masuk ke penghujung perlawanan di mana Sabah, kita boleh tengok nampak itu Sabah telah rancak, mampu membuat serangan. Ini bukti sebenarnya Sabah mampu untuk membuat serangan, di mana Amri Yahya dimasukkan pada perlawanan tersebut dan beberapa pemain lagi digantikan. Maksudnya di sini kita sudah ada striker bila Amri Yahya dimasukkan, di mana defense Kedah sudah cukup berhati-hati kerana mereka tahu kemampuan Amri Yahya hasil daripada perlawanan sebelumnya. Itu membuatkan defense line Kedah turun sedikit, memberikan kita ruang untuk masuk pada bahagian kotak di pasukan Kedah. So itu adalah, again, macam biasa aku cakap pada kamu, untuk video-video macam ni aku akan state the obvious sahaja. Of course banyak lagi benda yang berlaku sebenarnya, tapi ini adalah benda yang paling besar lah, apa yang mengefekkan sekali lagi membantutkan perjalanan kita untuk cuba terus menjadi salah satu tim kuat di golongan top 5 lah. Aku nak kecewa dengan kekalahan ni guys, pasal aku sendiri sudah agak sabarkan kalah. Cuma aku kecewa dengan apa yang ditampilkan oleh pasukan Sabah FC. Ramai yang mengatakan
biar main buruk janji menang, tapi kamu nampak sendiri di sini, sekiranya kita main buruk berterusan, inilah akibatnya. That's why kenapa aku selalu cakap perubahan perlu dilakukan, permainan perlu lebih konsisten, perlu lebih bagus, kerana kalau kita main bagus tapi kalah, chances kita untuk menang tinggi. Tapi kalau kita sudahlah kalah, main lagi buruk, of course chances kita untuk menang lebih jauh guys. Susah untuk kita menang. Jadi again aku cakap begini bukan aku benci Sabah FC, aku cakap kerana aku sayang Sabah FC. Aku mau Sabah FC sedar apa yang telah mereka lalui ini. Kalau yalah aku bukanlah jurulatih kan, tapi kalau idea aku ni boleh diguna pakai, aku harap Sabah FC sedar tentang kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan pada perlawanan sebelum ni dan perubahan perlu dilakukan. So untuk penghujung video ni, aku shout out untuk Damian Lim. Beliau beraksi dengan cukup cemerlang pada perlawanan ni, menepis beberapa percubaan, dan kalau bukan kerana beliau, aku rasa banyak bolos yang berlaku guys. So okay lah, itu saja komen aku. Sila tambah lagi apa yang ada kekurangan daripada apa yang aku share dengan kamu ni di ruang komentar di bawah. Okay guys, Assalamualaikum.